Itu dia apa khabar Malaysia, segalanya setosa. Dan hari ini bertemankan saya dan juga saya Fasha Rahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Seperti biasa kami bersiaran secara langsung selama 1 jam ya. Pada hari ini 1 November kita dah masuk bulan baru dah, Nurul. Ya, sedar tak sedar kita dah semakin hampir ke penghujung tahun. Dan meskipun bulan baru, orang kata hujung-hujung tahun ni suasana santai. Tapi berbeza pula dengan kita, suasana semakin panas kerana penamaan calon tak lama lagi, iaitu pada 5 November ini sama-sama kita nantikan. Dan seperti biasa Fasha ya, kita ada pelbagai cerita nak kongsikan kepada para penonton di luar sana, dan pastinya ketika ini kita nak kongsikan antara yang menjadi satu perkara yang ketika ini sedang menjadi satu isu yang besar juga, di mana kes COVID-19 dilaporkan, dikabarkan akan menunjukkan angka peningkatan dalam beberapa hari ini. Trend peningkatan ini berlaku berikutan Malaysia berdepan dengan gelombang Omicron XBB, di mana ianya bersifat lebih kebal dan juga mudah menular. Dan menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar, gelombang itu dijangkakan akan menyebabkan merekodkan negara ketika ini akan merekodkan kes peningkatan beberapa minggu, dan sama ada ianya tersebar lebih pantas, lebih banyak ataupun tidak, ianya bergantung kepada keadaan tingkah laku dan juga tindakan komuniti setempat. Maknanya ketika ini anda di luar sana disarankan untuk memakai mask ataupun pelitup muka bagi mengelakkan penularan COVID-19 daripada menular dengan begitu lebih pantas, dan pastikan ambil langkah-langkah pencegahan, sanitize tangan dan elakkan daripada tempat sesak di tempat awam khasnya. Itu adalah antara tips yang dilihat sangat membantulah. Selain itu sama-sama meningkatkan tahap imunisasi badan, mungkin mengamalkan senaman lebih kerap dan juga pengambilan vitamin C dan juga suplemen dengan secara teratur. Itulah, walau bagaimanapun walaupun dengan penularan ataupun dijangkakan ada peningkatan kes Omicron XBB ini, setakat ini dah terdapat hanya 4 kes Omicron XBB yang dikesan di Selangor dan juga Negeri Sembilan, membabitkan rakyat tempatan berusia 21 tahun hingga 51 tahun. Jadi kita tak naklah juga nak menyebabkan orang ramai panik, tapi waktu yang sama semua haruslah berjaga-jaga, lebih-lebih lagi dalam minggu-minggu yang akan datang ini, di mana jentera-jentera akan bergerak untuk berkempen sempena PRU 15. Jadi kita harapkan semua orang menjaga kesihatan dan keselamatan semua, bukan sahaja untuk diri sendiri tapi juga untuk orang di keliling kita, terutama sekali yang berisiko tinggi lah, anak-anak kecil dan orang tua dan sebagainya. Baik, seterusnya berita yang berkenaan banjir, tapi berita yang agak baik, mangsa-mangsa banjir di Kedah kadarnya semakin menurun. Jadi PPS di Kubang Pasu telah pun ditutup. Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS menurun daripada 95 orang kepada 75 orang setakat ini. Ketua Bahagian Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata penurunan itu susulan satu PPS di Kubang Pasu ditutup sepenuhnya pada 1.15 tengah hari. Jadi setakat ini hanya ada satu lagi PPS yang masih lagi beroperasi di daerah Kota Star, menempatkan 75 orang dari 25 keluarga. Berita yang agak baik untuk keluarga ini semua dapat pulang ke rumah. Diharapkan keadaan bertambah baik dalam hari-hari yang akan mendatang ni. Dan itu adalah antara perkabaran baik yang kita nantikan, dan semoga negara kita bebas sepenuhnya daripada bencana banjir, dan apapun langkah kesiapsiagaan perlu diambil kira kerana keadaan cuaca ketika ini penghujung tahun seperti kita tahu Pasha adalah musim-musim hujan. Dan apapun semoganya tidak mengganggu kelancaran pada pilihan raya umum akan datang yang tak lama lagi. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan juga kepada anda sekiranya ingin mendapatkan hebahan mengenai portal e-aduan, boleh ke portal e-aduan.kpdnhep.gov.my ataupun boleh ke talian pusat 1800-886-800 atau email ke e-aduan@kpdnhep.gov.my. Dan seperti biasa kita akan melihat mengenai ramalan cuaca dulu. Kita nak tengok hujan ke, panas ke, macam mana ramalan cuaca untuk hari ini, dan seterusnya bersama teman kami Herlina Pahlavi di Bilik Berita. Silakan.
Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Palave. Datuk Seri Rina Harun diumumkan sebagai calon Perikatan Nasional PN bagi kursi Parlimen Sepang pada PRU ke-15. Beliau yang juga Ketua Wanita PN bakal bersaing untuk kursi P133 dengan 2 lagi calon pemimpin wanita daripada parti lain yang mengesahkan akan bertanding. Pengumuman dibuat oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa berucap di Jelajah Prihatin Parlimen Sepang pada Isnin. Datuk Seri Rina Harun yang sudah pun jadi menteri, saya fikir dah diterima baik di sini. Wajarlah pada malam ini saya umumkan inilah calon Perikatan Nasional untuk Parlimen Sepang. Sementara itu, Datuk Seri Rina berterima kasih kepada pucuk pimpinan gabungan parti itu atas kepercayaan yang diberikan bagi menghadapi PRU ke-15. Saya menerima ini sebagai satu amanah dan tanggungjawab untuk memastikan bahawa Sepang mampu untuk deliver satu kerusi dalam untuk kita menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional insya-Allah pada 19 November nanti. Selain beliau, calon bagi Parlimen Sepang yang mengesahkan akan bertanding di kerusi itu ialah Rajmuni Aiman Atirah daripada Parti Amanah Negara dan Cik Asmah Ibrahim mewakili Gerakan Tanah Air. Pada PRU ke-14, Datuk Seri Rina memenangi kerusi Parlimen Titiwangsa atas tiket Pakatan Harapan menewaskan calon Barisan Nasional dan calon PAS. 2 lelaki tempatan maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan runtuhan kren gantri di sebuah kilang di kawasan perindustrian Kampung Aceh Setiawan petang semalam. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, pihaknya menerima maklumat runtuhan kren yang mengorbankan Abdul Rajim Hamski, 33 tahun dan Maidin Asibin, 29 tahun. Manakala Moset Alinit, 34 tahun, cedera. Katanya kemalangan kren industri berat dipercayai akibat kerja-kerja pemotongan kren untuk dilupuskan sejurus berlaku runtuhan kren hingga menyebabkan 3 mangsa tersepit. Operasi menyelamat menggunakan peralatan khas dan bantuan kren bagi memudahkan operasi melibatkan 13 anggota bomba dan 7 anggota polis tamat pada 10.55 malam. Seorang bayi lelaki yang masih bernyawa dikesan di dalam sebuah kotak di hentian bas di Jalan SP Indah 2, Taman Sungai Besi Industri Kembangan, Selangor. Ketua Polis Daerah Sepang, ACP AA Anbalagan berkata, bayi yang hanya dibaluti sehelai kain itu ditemukan seorang lelaki tempatan dan pihaknya menerima laporan pada 9.25 pagi semalam. Bayi yang cukup sifat itu dipercayai baru dilahirkan berada di dalam sebuah kotak di sebuah hentian bas berhadapan Pangsapuri Sungai Besi Indah, Sri Kembangan. Bayi lelaki berkenaan kemudian dibawa ke Hospital Serdang untuk pemeriksaan lanjut. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengarahkan kerajaan melaksanakan sistem kawalan terhadap orang ramai untuk acara yang tidak teratur dan spontan berikutan kematian sekurang-kurangnya 154 orang dalam perhimpunan Halloween di Seoul. Arahan Yoon dibuat pada pertemuan mingguan dengan Perdana Menteri Han Duck-sun pada Isnin. Yoon menekankan perlunya sistem kawalan keselamatan pencegahan kemalangan orang ramai diperkenal bagi acara kumpulan spontan yang tiada penganjur. Presiden itu juga meminta bantuan menyeluruh untuk persiapan pengebumian dan rawatan perubatan bagi yang cedera serta siasatan lengkap mengenai punca kemalangan dan pendedahan hasil siasatan secara telus. Sabtu lalu, kebanyakan mangsa maut akibat sekumpulan penonton Halloween cuba bergerak melalui lorong sempit yang menghubungkan 2 jalan di Itaewon. Sepanjang tempoh berkabung hingga Sabtu ini, negara itu akan menangguhkan sesi soal jawab harian dengan wartawan untuk memberi tumpuan kepada usaha menangani kesan akibat insiden tersebut. Sekian dari Bilik Berita, salam keluarga Malaysia.
Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami Apa Khabar Malaysia, dan hari ini kita sedondon baru nak bertemu siapa. Tadi kita tak sempat, kita tak tahu je kita sama berwarna purple hari kan, ini. dan purple ni orang kata membangkitkan mood kasih sayang. Dan kasih sayang pastinya anda perlu berkasih sayang dengan tubuh badan anda, menyayangi tubuh badan untuk mengenal pasti mengenai kesihatan tubuh badan. Ini yang kita nak bawakan hari ini mengenai rawatan sakit lutut. Nampak mudah sebenarnya. Betul. Tapi kita tak tahu sedar tak sedar, kadang-kadang bila kita dah berdiri terlalu lama terasa pula sengal-sengal di lutut dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya permasalahan itu dan bolehkah ia dirawat? Jadi pada hari ini di studio sorry. Suara saya tak keluar hari ini. Jadi pada hari ini di studio bersama kami Dr. Muhammad Zaid Ahmad, pakar bedah trauma dan juga ortopedik dari Putra Specialist Hospital Batu Pahat. Assalamualaikum dan selamat datang bersama kami pada hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana ajak saya datang untuk share knowledge pada pagi inilah. Okey doktor, seperti awal rancangan kita dah menyatakan, hari ini kita nak membincangkan mengenai rawatan sakit lutut. Dan terlebih dahulu mungkin doktor boleh kongsikan kepada mereka di luar sana apakah itu yang dimaksudkan dengan sakit lutut, dan mungkin doktor boleh terangkan secara lanjutlah mengenainya. Okey, specifically sakit lutut adalah sakit lutut lah. Siapa-siapa yang komplain pasal sakit lutut. Apabila nak cakap pasal sakit lutut, kita kena tahu punca sakit lutut tu. So, kalau saya pakai model ni, saya biasa sifatkan sakit lutut tu sebagai 3 punca. Okey, 3 punca. Satu, kalau kita kena tanya pada pesakit sama ada dia pernah kena kecederaan. So, kalau kecederaan mungkin ada retakan, mungkin ada patah, mungkin ada tendon-tendon dalam dia pun koyak. So, itu semua boleh membawa kepada kesakitan ataupun sakit lutut lah. Second sebab yang kita kena betul-betul be careful sebenarnya adalah kita panggil systemic problem. Maknanya sakit tempat lain, efek pada tempat lain, tetapi dia punya kesan pada lutut. Maknanya contohnya yang paling bahaya kali sebenarnya adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis sebenarnya dia bukan sakit lutut sahaja, dia akan efek jantung, paru semua akan efek. So, apabila seseorang pesakit datang dengan sakit lutut tu, kita kena tanya history properly, tanya dia pernah sakit ni tak, sakit tu tak, tempat lain ada sakit ke mana, ada bengkak sini, benjol sini, nak pastikan dia tak ada rheumatoid arthritis, tak ada SLE, systemic lupus erythematosus. Dan last sekali, penyakit yang agak common untuk kita yang saya nak lebih berbincang hari ini, iaitu sakit osteoarthritis. Okey. Osteoarthritis ataupun kita panggil, saya selalu panggil proses penuaan. Penuaan pada lutut. Dia melibatkan kita punya tulang rawan, bukan pada cartilage, dia bukan pada kita punya ligament, bukan pada tulang, dia lebih pada tulang rawan kita dah start house, adalah proses penuaan. So that is the 3 main yang kita punya punca paling utama kenapa seseorang tu akan mengalami sakit lutut. Okey. Jadi osteoarthritis ni adalah proses penuaan yang doktor sebutkan tadi. Adakah ini bermakna yang muda-muda tak boleh ataupun jarang mendapat osteoarthritis? Okay. Sebenarnya kan itu satu soalan yang selalu saya dapat. Every time saya kata kau ada osteoarthritis, aku dah tua ke? Tak. Dia adalah proses penuaan yang telah dipercepatkan. Kenapa? Allahualam, tak tahu. Dia ada separuh orang kata berhubung dengan genetik. Kalau perempuan lebih senang dia kena. Di Malaysia, Indians lebih prone kepada penyakit ini. Dan macam saya kata tadi lah, kita kena cek punca osteoarthritis. Antara punca kalau orang muda tu kena kan, mesti tanya pasal dia punya history. Dia pernah jatuh ke? Itu trauma tu boleh menyebabkan osteoarthritis. Okey doktor, dan mengenai nisbah osteoarthritis ini dilihat 7 wanita nisbah bersamaan dengan 1 lelaki yang banyak menghidap ya. Dan kenapa wanita kerap kali dikatakan antara yang berisiko tinggi untuk menghidap penyakit ini? Okey, sebenarnya there is no actual study yang menyatakan kenapa, tetapi ada beberapa teori yang dipostulate lah. Antara teorinya ialah bentuk tulang. Bentuk tulang lain dan kesan hormon perempuan pada lutut tu. Maknanya lutut tu dia lebih lebih senang haus. Macam especially kalau perempuan kan dia kata apabila dah mencapai menopause awal, yang hormon-hormon tu tak protect badan lagi. Apabila tak protect badan lagi, kita punya sendi, kita punya alignment semua tak betul. So that's why untuk kaum hawa lebih prone kepada sakit
sakit sendi-sendi ni. Punca sebenarnya not so sure kenapa. Dia adalah postulation saja bahawa lebih senang kena itu. Adakah pemakanan ataupun gaya hidup seseorang tu boleh menyebabkan lebih orang kata more prone untuk mendapat osteoarthritis? Ya, betul. Yang itu soalan yang sangat penting sebab apabila kita nak treat seorang patient tu, kita kena pastikan kita tahu patient tu. Kena tak no shoe fit all. Maknanya bukan semua rawatan ada untuk semua orang. Itu soalan yang penting kerana gaya hidup tu sangat penting. Kalau dia lebih aktif sukan, dia berisiko lutut rosak. Kalau dia seorang background dia sentiasa sakit, dia ada sakit kencing manis, darah tinggi, separuh orang ada sakit buah pinggang, so dia lebih berisiko. Atlet lebih senang kena sakit osteoarthritis, especially badminton players. Banyak badminton players kita yang dulu-dulu ni sekarang mereka mengalami masalah rheumatoid osteoarthritis. Adakah sebab sukan-sukan ni adalah high impact sports? Ya, betul, high impact sports. Jadi jenis senaman apa ataupun sukan apa yang digalakkan untuk mereka yang menghidapi osteoarthritis ini, doktor? Once sudah ada osteoarthritis, I would macam inilah. Dia actually tak ada guideline yang tertentu untuk menyatakan apa sport is the best. Tetapi macam Pasha cakap tadi lah, the best sport is to avoid something yang ada high impact. Contohnya kalau saya akan galakkan seseorang tu untuk swimming, berbasikal, tapi janganlah accident, janganlah lemas pula kan. Tetapi apart from that, yoga bagus, stretching exercise tu sangat penting. Maknanya kalau if you have lutut ni problem, mana-mana sendi problem, you should start off in the morning by doing exercise, simple punya flexion, extension exercise, luruskan kaki, stretchingkan kaki, otot-otot semua tu. Dan yoga and gym, itu saja saya akan sarankan lah. Maksudnya exercise yang melibatkan larian tidak digalakkan untuk mereka yang menghidap boleh, osteoarthritis. tapi try to lessen it. And then untuk saya pakai protective gear, boleh pakai macam knee guard sikit, sport shoe yang betul. Macam saya pun ada menghidap sedikit osteoarthritis disebabkan kederaan. Tengok saya pakai kasut sukan. I see. Itu dia yang penting, penggunaan kasut yang sesuai. Mungkin Ya, doktor boleh ulas lebih lanjut mengenainya. Okey, kasut yang sesuai lebih senang saja. Cari low impact and low impact shoe. Yang terbaik sama ada aerobic shoe ataupun kasih yang shoe dengan padding yang tebal. Dan biasanya saya pakai jenama yang elok sikit lah, agak supaya dia punya memang betul-betul pure running shoe ataupun aerobic shoe. Itu dia, maksudnya kasut tinggi ni dah kena tolak ke tepi lah. Tapi itu yang selalu dipakai oleh kaum wanita seperti yang kami pakai pada hari ini. Adakah itu merupakan salah satu faktor juga yang boleh menyebabkan osteoarthritis? High heel tu sebenarnya technically speaking dia tak menyebabkan osteoarthritis, tapi dia mungkin memburukkan keadaan itu. For my understanding, osteoarthritis kalau high heel tu lebih mengganggu kepada posture seseorang tu. So dia akan efek lebih pada tulang belakang lah sebenarnya. Itu dia. Dan doktor, kita nak tahu juga sebenarnya daripada segi osteoarthritis ni, daripada segi untuk wanita khasnya, bagaimana kita nak mengenal pasti diri kita sebenarnya adalah tanda-tanda awal kita telah pun terkena sendiri osteoarthritis itu bagaimana? Okey. Everyone, dalam bahasa English kata, dalam saya punya lecture cakap, everyone in their point of life akan kena osteoarthritis. Suka tak suka. So, kita yang paling penting kali kita kena pastikan sama ada yang tahap tu, maknanya semua orang akan ada osteoarthritis, tapi kita kena pastikan when is it necessary untuk seseorang tu menerima rawatan. Okay. Antaranya ialah sakit lah, paling senang kali. Sakit semasa aktiviti, sakit semasa kadang-kadang semasa baring, sakit semasa nak tiba-tiba nak bangun. Dan paling senang kali sebenarnya letak tangan kat lutut, ada bunyi krik-krik. Itu dah mula ada sakit osteoarthritis. Cuba sekejap. Tak ada lagi. Setakat ini belum lagi. Yang paling penting kali, the main symptom adalah pain. Kalau dia dah start bengkok, itu dah almost too late already lah. Maknanya dalam stage yang agak serius already. Okey, kita nak tahu juga mengenai rawatan yang diperlukan, doktor. Bagaimanakah rawatan yang diperlukan bagi mereka yang menghidapi arthritis ini? Adakah terus saja menerima suntikan ataupun ada tahap-tahap yang tertentu? Mungkin doktor boleh ulas mengenainya. Okey.
Alright, sekarang ni sebenarnya rawatan kena tailor made pada seseorang pesakit. Dia kena pastikan dia ada kena buat kita kena examine patient secara terperinci dan baru kita boleh kasih rawatan yang sewajarnya. Paling penting kali ialah kita buat apa yang maknanya kita panggil modifiable. Maknanya kita boleh modify dia punya kesan pada lutut. Maknanya kesan badan pasien berlutut. Contohnya kalau dia ada sakit rheumatoid, kontrol rheumatoid. Dia ada sakit SLE, kontrol SLE. Dia ada sakit gout, kontrol gout dulu. Dan paling penting kali sebenarnya, dan saya agak malu nak cakap lah, ialah weight loss. So jangan pandang saya bukan ideal untuk cakap benda ni, tetapi alhamdulillah saya taklah teruk sangat. Okay? Weight loss tu sangat penting. Okay? Weight loss, apabila kita dah ada proper weight loss, mereka cakap apabila you dah lose 10 kg is equivalent to almost 50% sakit akan kurang. Itu dia. Dan doktor dikatakan bahawa sekiranya keadaan semakin teruk ataupun disarankan untuk menukar tempurung lutut ataupun sejauh mana kebenaran ataupun memasukkan seperti kita lihat atas meja ketika ini ada besi di situ. Mungkin doktor boleh ulas mengenainya bagaimana? Okey. Ini untuk saya punya last option. Okey. Maknanya macam inilah. Saya ibaratkan sakit sendi ni macam kereta, enjin kereta yang dah rosak. So, apa-apa kita buat untuk enjin tu, maknanya saya bagi suntikan suntikan gel, saya bagi suplemen, saya buat fisio, adalah untuk servis enjin dia. Asalkan kereta tu boleh jalan, kira okey lah. Tapi hakikatnya enjin dah rosak. Tetapi apabila servis tu tak jalan, maknanya non-effective anymore, terpaksa kita revert tu ni. So rawatan yang saya buat semua adalah untuk prevent operation ini sebanyak mungkin. Kerana operation ni pun bukan semudah-mudahnya. Operation ni adalah major operation dan ada risiko-risikonya. Tetapi kalau memang perlukanlah. Dia melibat kita potong bahagian yang tak elok. So macam agak kejam sikit lah. Potong. Potong. So tulang jadi macam gini sahaja. Dan kita pasang balik dengan besi. Pasang balik. Dia bukan pasang macam inilah. Sebenarnya dia punya operation sangat complicated. Dekat sejam 2 jam itu. Dan ganti balik jadi macam satu anatomical punya ni. Baik. Adakah pembedahan itu merupakan satu solusi untuk masalah osteoporosis? Dia pada stage yang teruk. Maknanya kalau stage awal memang kerja gila, jangan operation. Stage awal ialah lebih try pada suntikan. Kita buat fisioterapi sangat penting. Selalu bercakap tadi, fisioterapi sangat penting, stretching exercise, boleh cuba suplemen juga. Ini apabila you punya quality of life dah terlalu affected, apa-apa pun tak berjalan, then you can consider this one. Ada apa-apa kesan sampingan tak melalui pembedahan tersebut, doktor? Kesan sampingan macam semua kesan sampingan untuk setiap operation lah. Kesan sampingan awal contohnya mungkin kena saraf, kaki lumpuh. Mungkin dia kena dia kena salur darah, mungkin dia punya kaki akan terpaksa dibedah potong. Kalau kita paling takut kali kesan sampingan je, walaupun dah buat pun mungkin sakit. Itu berlaku pada 5 to 10% of the operation lah. Tapi itulah, seleksi patient sangat penting. Kita kena pastikan patient tu betul-betul teruk baru kita buat. Kalau dia tak teruk sangat kita buat, mungkin dia akan membawa lebih mudarat daripada operation itu sendiri. Baik, kita nak sambung lagi kita punya perbincangan mengenai rawatan untuk osteoarthritis dan juga mungkin kaedah-kaedah yang boleh kita amalkan untuk mengelakkan ataupun melambatkan jika kita nak dapat osteoarthritis sebab proses penuaan kan. Tapi sebelum tu kita akan berhenti rehat untuk seketika dan kembali selepas ini.
Okey, masih lagi kita membincangkan mengenai rawatan sakit lutut bersama dengan Dr. Muhammad Zaid, osteoarthritis. Ini adalah dikatakan penyakit yang tak dapat kita elakkan disebabkan faktor usia badan, tetapi sekiranya seseorang itu terpaksa ataupun menghidap penyakit tersebut, kita tak boleh nak buat apa. Tapi yang sepentingnya doktor, kita kena tahu pemakanan kita, nutrisi yang kita ambil untuk memperlahankan daripada penyakit tersebut untuk datang menyerang. Mungkin doktor boleh kongsikan mengenainya. Okey, sebenarnya apabila berkaitan dengan bab nutrition tu, dia agak controversial. Okay, separuh orang kata makanan ni bagus ni, makanan tu tak bagus, makanan ni, tapi sebenarnya there is no konklusif punya study, yang kajian yang menyatakan bahawa makanan ni elok, makanan ni tak elok. Tetapi kalau kita ikut secara apa tu, kalau kita think secara general, makanan yang kita sepatutnya elak adalah makanan yang high fat intake punya makanan lah. Contohnya macam, kenapa high fat intake ataupun high calorie, high cholesterol punya diet, sebab kita nak elakkan berat badan naik. In terms of makanan yang mereka cakap adalah good for the lutut specifically, kita boleh makan makanan yang mengandungi elemen antioksida. Antaranya? Contohnya macam kekacang, contohnya brokoli, bukan semua orang suka lah, tapi brokoli, ikan salmon, semua tu semua boleh cuba. Tapi macam saya cakap lah, boleh cuba. There is no definitive punya makanan yang boleh sebenarnya menimprovekan kita punya lutut. Apart from that, suplemen. Saya nak cakap nak sentuh sikit pasal suplemen. Suplemen ni agak controversial. Some people say bagus, some people say jangan pakai suplemen. Ya, ada yang mengatakan pengambilan suplemen macam collagen dan fish oil sebagainya boleh membantu. Pendapat doktor sendiri? Dia ada dua kesan lah, sama ada satu memang betul-betul berlaku ataupun satu psikologi. I see. Psikologi. Tapi there are certain studies yang ada beberapa suplemen yang mungkin membantu. Yang paling popular kali yang kita makan ialah orang panggil makan hyaluronic acid. Hyaluronic acid adalah elemen original dalam lutut kita. Kita makan suplemen tu dan insya-Allah dia akan ikut teorinya akan menghilangkan sakit. Tapi kena faham, macam saya cakap, rawatan suplemen sebenarnya adalah untuk servis sahaja. Dan kalau apabila seseorang tu dah mula sakit lutut, saya akan galakkan suplemen. Suplemen kerana fungsi suplemen kena faham bukan untuk reversekan proses penuaan ni, kerana setakat ni I don't have anything yang boleh mendarakan balik benda yang dah rosak. Betul. So fungsi dia adalah untuk elakkan enjin tu daripada semakin teruk. So suplemen, tapi suplemen tu be advised lah, bukan semua suplemen on the market adalah elok. Kerana dia kena cari dos yang tinggi. So for that, preferably jumpalah konsultasi doktor daripada GP untuk dapatkan, dia akan advise lah mana yang original product, mana yang betul-betul bagus untuk lutut. Okey, doktor, saya bercakap pasal rawatan. Tadi kita ada sebut mengenai suntikan hyaluronic acid. Kalau orang tua selalu kata suntik gel dalam lutut tu. Jadi mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut lagi apa itu sebenarnya rawatan suntikan hyaluronic acid tu dan bagaimana ia membantu untuk merawat osteoarthritis. Okey. Rawatan yang suntikan ni sebenarnya untuk saya dia sama dengan makan suplemen, tapi dia direct kepada lutut. Dia pun sama mengandung HA, yang itu satu proses yang kita hopefully dapat kita stabilkan lutut kita balik. Okey. Jangan salah faham, macam saya kata, this is not a wonder product. Okey. Suplemen ni kita gunakan, yang injection ni kita gunakan, macam saya cakap, ialah untuk protect apa yang belum rosak. So oleh kerana itu, apabila saya kata protect yang apa yang rosak, seleksi pesakit adalah sangat penting. Kerana kalau seorang pesakit tu dia punya lutut dah cukup teruk, there's no point nak inject benda ni lagi. Dia kena betul-betul pada fasa awal, macam contohnya macam Nurul dengan Pasha ni tiba-tiba dah complain sakit lutut more than 1 month sakit. I might suggest for this one because it's good for you because you punya your stage taklah teruk sangat. So mungkin adalah agak efektif kalau boleh cuba injection ni. Injection ni kena faham ia ni agak controversial yang injection ni, kerana
Dekat Amerika dulu, yang American Association dulu tu, dia memang tak sarankan injection ni sebenarnya. Kenapa doktor? Kerana dia kata it might not work, so no point. Tapi pada Amerika sajalah, everywhere in the world dia kata boleh cuba. Tapi then again, Amerika kan undi Trump, so very hard to say lah what is the ideology. Tetapi baru-baru ni pun mereka dah loosen. Dia kata boleh cuba injection ni kalau dia adalah untuk pesakit yang sesuai. So injection ni agak simple. Dia macam-macam jenis produk adalah. Dia depend on a specialist siapa nak gunakan. Macam saya punya injection, saya suka ada jenis yang macam ini, yang sikit, tak banyak, agak comfortable nak pakai lah. Satu syringe ni memang untuk satu lutut ataupun digunakan kedua-dua belah? Biasa satu lutut. Kalau tak pernah cuba untuk dua-dua sekali lah. Memang betul ada pesakit yang minta buat begitu, tapi I rasa why buat benda itu yang tak, untuk saya tak membawa apa-apa manfaat lah. Boleh saya lihat? Dan doktor, kita nak tahu juga mengenai jangka masa untuk bertahan sekiranya suntikan ini diberikan. Rawatan susulan lagi? Saya biasanya kalau pesakit-pesakit saya akan bagi percentage 60, 20%. 60% insya-Allah akan tahan around 2 years plus. Ada patient saya tahan 4-5 tahun pun ada. Ada, lepas tu another 20% mungkin 1 year, dan mungkin nak kena cuba sekali lagi. Tapi even that nak cuba sekali lagi pun, saya akan x-ray dan saya tengok keadaan dia macam mana. Kalau semakin teruk, no point to inject. Dia kena pada fasa awal sahaja. Fasa lewat memang tak boleh. Macam mana kita nak kenal pasti fasa awal tu, doktor? Fasa awal lebih pada kita tengok pada x-ray. X-ray dia macam dia apabila dia dah start bengkok dengan teruk, itu dah kira fasa lewat lah. Dia dah bentuk tulang-tulang dah terbentuk tulang-tulang lebihan, itu fasa akhir. Dia lebih kepada apabila dia dah start bengkok sikit, dia dah itu maknanya awal, itu fasa awal lah. Maknanya in short, apabila kita tengok X-ray, dia tak banyak sangat deformity. Apabila dia dah start deformity, itu adalah fasa akhir lah. Jadi untuk kita sendirilah, macam mana kita sendiri nak kenal pasti? Kadang-kadang kita rasa macam sakit lutut, tapi sikit je lah makan painkiller. Jadi dia punya tahap macam mana tu, bila patutnya kita berjumpa doktor? When the pain is unbearable, dia mengganggu your lifestyle, that is when you supposed to see a doctor. Maknanya benda dah start mengganggu, you dah tak boleh, maknanya if you enjoy cycling, dah tak boleh cycling, enjoy walking, dah tak boleh walking, something is wrong. Masa tu mesti ada problemnya, time tu lah jumpa doktor. Jadi bila aktiviti harian, aktiviti seharian itu terganggu disebabkan sakit lutut itu, itulah waktu yang kita perlu cepat-cepat jumpa pakar ortopedik. Jangan tunggu lagi ya. Dan kalau tadi doktor ada berkongsikan mengenai pemakanan apa yang perlu diambil. Dan sekarang kita nak tahu juga apa perlunya kita menjaga pemakanan apa yang seharusnya kita elakkan sekiranya menghidap penyakit osteoarthritis ini, dalam masa yang sama untuk mendidik badan kita supaya mengelakkan makanan ini sebenarnya tak sesuai, tak selamat, dia akan mengakibatkan penyakit tersebut. Bagaimana? Saya itu question tu macam saya rasa saya tak dapat jawab dengan betul lah, sebab macam saya cakap, the only makanan yang betul-betul mereka recommendkan adalah elakkan high protein, high fat diet sahaja. Kerana benda-benda ni dia akan reversekan antioxidation. So dia mungkin dia tak elok sangat dulu, tapi jawapan saya ialah mungkin. Apart from that, macam yang lebih penting ialah kepada lifestyle modification. Iaitu kita kurangkan berat badan kita jangan isap rokok, semua benda itu untuk saya lebih penting lah daripada segi nak elakkan makanan mana yang tak elok sebenarnya. Doktor, kita nak tahu juga mengenai IF, iaitu intermittent fasting kan. Adakah ianya sedikit sebanyak dapat mengurangkan kesakitan yang dialami oleh penyakit osteoarthritis ini? Bagaimana? Macam apa yang asalkan kita buat something to for our body. IF ke, kita buat low calorie intake ke, kita buat high protein intake may not be so good lah, kerana takut dia akan kesan dia akan kacau untuk kita sikit. Tapi apa-apa yang kita buat asalkan kita lose weight, insya-Allah. Tapi janganlah sampai lose weight sampai memudaratkan diri. Itu very penting juga. Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Muhammad Zaid Ahmad, pakar bedah trauma dan ortopedik dari Putra Specialist Hospital Batu Pahat. Terima kasih kerana membincangkan topik osteoarthritis. Rasanya topik yang sangat menarik. Dan sesuatu yang kita semua kena ambil perhatianlah, sebab badan kita sendiri kan, jadi kita perlu jaga. Dan saya rasakan pengisian hari ini begitu menarik sekali ya Pasha, sebab daripada awal sehingga ke akhir kita dapat
mengupas sepenuhnya mengenai rawatan sakit lutut dan diharapkan sedikit sebanyak dapat memberikan informasi kepada anda di luar sana. Kalau dah rasa tanda-tanda awal lutut tu dah berbunyi ke sakit ke, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu-tunggu. Kalau dia dah rasa mengilu ke, pedih-pedih ke, teruslah cepat-cepat berjumpa dengan doktor pakar. Okey, dan kali ini kita nak terus ke Kelab Media Johor anjur program lesen selam scuba. Wow. Kita nak tahu juga mengenai sedikit sebanyak yang kita nak kongsikan info di mana seramai 10 petugas media terpilih untuk mengikuti program lesen selam scuba anjuran KMJ dengan kerjasama Tourism Johor. Program ni. Betul, nak tahu lebih lanjut kita saksikan VT yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Baik, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di Wisma Bernama. Hari ini saya akan berkongsi mengenai aktiviti selam scuba yang dianggap ekstrim kerana memerlukan keberanian yang tinggi untuk meneroka dasar laut dengan hanya berbekalkan udara termampat daripada tangki untuk bernafas. Seramai 10 petugas media terpilih untuk mengikuti program lesen selam scuba anjuran KMJ dengan kerjasama Tourism Johor dan Perbadanan Taman Negara Johor di Pulau Besar pada 5 hingga 7 Oktober. Kesemua mereka adalah Muhammad Aiman Hakim dan Muhammad Anik Muhammad Fauzi dari Esro Awani, Kama Azam Abdul Karim dan Raja Nurul Antasha Raja Zaman TV3, Mokzani Hazli Muhammad Nur dan Muhammad Noh Manaf RTM, Wok Kek Ching China Press, Teo Win Hui Sinchu, Mastura Suradi Utusan Kosmo dan saya sendiri. Untuk makluman semua, 10 petugas media itu sebelum ini telah menjalani kursus confined water selama 4 hari yang diadakan di kolam renang EduCity Sport Complex Iskandar Puteri dan Kompleks Mutiara Johor Land. Selesai kesemua kursus tersebut, mereka perlu menghadiri sesi taklimat dan ujian kesihatan di KPJ Johor bagi mengetahui risiko dan cabaran yang perlu diambil tahu sebelum melaksanakan aktiviti selam scuba open water di dasar lautan. Menurut Presiden KMJ Muhammad Fauzi Ishak, program lesen selam scuba merupakan anjuran kali ketiga dan kali ini mendapat penyertaan teramai ahli kelab tersebut. Katanya usaha dilakukan itu juga sebagai memenuhi tuntutan skop kerja wartawan yang bukan sahaja perlu bertugas di daratan tetapi perlu membuat liputan di dalam air. Jurukamera RTM Muhammad Noh Manap berkata, penyertaannya dalam program itu adalah untuk mencabar dirinya yang trauma dengan air ekoran pernah berdepan situasi lemas belasan tahun yang lalu. Bagi saya pula, tujuan menyertai program itu juga adalah untuk mencabar diri agar berani turun ke laut dan menikmati khazanah yang terdapat di dalam lautan. Sementara itu, wartawan Sinchu Daily, Teo Wen Hui pula berkata, program dianjurkan KMJ menjadi platform buatnya untuk mengeratkan silaturahim dengan sahabat media dari pelbagai agensi yang ada. Baik, setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di Johor. Perkembangan lain nanti saya akan bawakan dari semasa ke semasa. Kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama. Terima kasih. Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu. Ewa ayah, ewa ibu. Bila siang hari, tak perlulah lampu. Ewa jangan ambil muda. Ewa jangan kita leka. Ewa lepas cek online atau buat kerja. Janganlah lupa padamkan komputer. Bila rasa panas, naik aircon pun boleh. Tapi guna suhu optimum yang terbaik. Ewa jangan ambil muda. Ewa jangan kita leka. Ewa bila basuh baju, jangan sikit-sikit. Pakai air sejuk, kan jimat elektrik.
Bila gosok baju, buat semua sekali. Elakkan membazir, selamatkan bumi. Ewa, jom jimat tenaga. Jom jimatlah. Ewa, sayang bumi kita. Jeratku mengenal semua muslihatmu. Aku tahu dasar kau wanita buaya darat. Kau pandai menggoda, kau juga pandai mencuri hati. Alah kantoi Ai, kantoi pula. Buaya darat. Nak buat macam mana kan? Tak boleh sorok macam ni. Siapa buaya darat yang kita ada pada hari ini kat studio hari ini? Dah daripada lagu kita bawa kat studio, tapi tak pastilah itu buaya darat yang sepenuhnya ataupun version yang diadakan untuk lagu ni. Mungkin. Tapi kantoi. kita tanya tuan badan dia sendiri Nurul pada hari ini. Baik, di studio kita pada hari ini Syamir Azmi telah ada penyanyi lagu ala kantoi. Sedikit petikan music video yang kita boleh lihat. Suara saya hari ini macam tak apa-apa Syah. Bagi saya yang banyak bercakap. Tak apa. Okey, di sebelah kita pada hari ini adalah Syamir Azmi. Selamat datang. Dengan video klip yang terkenal kebelakangan ini semakin mendapat tempat, iaitu Alah Kantoi. Dan mungkin Syamir Azmi lebih mesra dipanggil dengan panggilan apa? Panggil Syamir je. Syamir. Okay. Nak tanya, daripada video klip tersebut tadi kan, watak Joker yang menjadi pilihan. Kenapa Joker untuk melambangkan, untuk membawa watak tersebut dalam music video Alah Kantoi? Sebenarnya saya suka Joker ni sebab karakter dia unik. So sebab orang kata saya ni pun macam unik sikit lah. Macam saya boleh berubah karakter. Kadang karakter saya boleh jadi diam, jadi kelakar, kadang banyak cakap, kadang macam-macam karakter, macam Joker. That's why saya nak Joker ni masuk dalam saya punya MV sebab dia nampak villain. I suka karakter yang villain, tapi I bukan villain. I ni baiklah. Dia nak jahat sebenarnya. Dia nak nampak jahat tapi tak nampak jahat. Dia jahat tapi baik macam tu. Jadi ilham music video ni sendiri memang datang daripada Syamir sendiri ataupun dari pihak label dan sebagainya. Macam mana? Asalnya dari Syamir sendiri. Lepas tu Syamir tanyalah pendapat pada pihak management dan label dan tanya bos macam mana, okey ke kalau kita ketengahkan watak Joker ni dalam MV. Lepas tu dia macam mula dia tak setuju. Cakap, kau serius lah Syamir nak macam ni kan? Kenapa tak nak tunjuk muka Syamir macam ni kan? Kenapa nak Joker? Handsome ni kan? Tak ada. Kenapa nak Joker? Tu Syamir explain lah macam tadi. Sebab karakter dia nampak unik lah. Apa kata kita cuba. Lepas tu dia pun cakap, okey kita cuba. Terus terhasilnya Alah Kantoi. Wataknya Joker. Baik, mungkin Syamir nak ceritakan, mungkin daripada music video tu nampaklah watak-watak yang orang kata ditonjolkan. Tapi dari segi lagu itu sendiri, lagu Alah Kantoi itu berkenaan apa? Pasal cerita apa? Okey, Alah Kantoi ni sebenarnya based on apa ni? Pengalaman sendiri lah. Masa banyak kantoi lah ni. Bercinta. Syamir punya kira macam ex kantoi lah, curang dengan someone. Okey. Bukan Syamir lah yang kantoi. Tak. Lagu ni pula dengar pun tuju ke perempuan. I see. Okey. Tapi tak semestinya lagu Alah Kantoi ni untuk curang. Mungkin untuk benda lain, kantoi dengan segi lain kan. Kantoi menipu ke, kata apa-apa ke. Kantoi kan? Itu dia. Okey Syamir, kita nak tahu juga lagu ni siapa yang cipta dan lirik daripada siapa? Komposer Syamir. And then adalah ubah suara sikit tu rakan dua orang Syamir, Naik Saidin dengan Syaf Gacah. So kira 3 komposer. Itu lebih mendalami lagi lagu ni kan, sebab diubah. Okey, kita nak tahu juga mengenai keadaan latar belakang Syamir bila dah memasuki industri seni lagu, dan bagaimanakah adakah ini merupakan cita-cita asal ke ataupun masuk secara tak sengaja ke atau bagaimana? Okey, Syamir asalnya tak ada pun terfikir macam nak masuk dalam industri muzik ni. Asalnya saya ni asalnya main gitaris je, bukan menyanyi. So time tu saya buat cover lagu dekat Instagram. Nyanyi-nyanyi, dapat sambutan. Time tu lah Syamir rasa macam wow, ada orang appreciate bila Syamir nyanyi cover lagu dekat Instagram. So lagi semangat. So Syamir buat push. And then dapatlah followers kat situ. And then ada satu label ni approach Syamir. Dia kata
tak nak try ke kita buat lagu ke, collaborate ke macam mana. So terus Syami sign kontrak. Terus keluarlah lagu Ala Kantor ni. Ni single pertama. Single pertama. Syami. Ada perancangan untuk mengeluarkan album? InsyaAllah tahun depan. Pada bulan tu kita tak pasti lagi, tapi yang Syami tahu tahun depan. Dan konsep lagu yang menjadi pilihan Syami apa dia? Yang sebenarnya daripada jiwa tu sendiri. Okey, sebenarnya genre yang Syami suka semua genre ballad tu. Macam rock kapak 90-an kan. Tapi berbeza jauh berbeza yes, dengan lagu Ala Kantor ni. Macam mana dia dah bertukar genre ni? Sebab bila Syami tengok balik, genre hip hop pop ni kurang dalam Malaysia tau. And mostly banyak orang buat lagu jiwang, lagu cinta. So Syami nak yang berlainan. Mungkin dalam first single ni, second single kita stick pada genre hip hop rap. Mungkin third single baru Syami buat lagu ballad. Rock jiwang ke macam tu. Kembali kepada jiwa yang lama. Ikutkan jiwa lebih kepada rock ballad. Yes. Tetapi nak bawa lagu sekarang ni hip hop kan. Bagaimana daripada segi feel untuk mendapatkan untuk membawa lagu bergenre hip hop ni? Syami kena banyak tengok macam video macam mana tengok artis-artis, mostly international artis like Justin Bieber, Bruno Mars, ambil ilham dekat situ. Macam ni dia menjadi karakter. And then Syami suka tengok Joker bila dia watakkan macam mana dia punya karakter sebagai psycho, sebagai ni. So Syami ambil daripada situ. And then Syami practice sendiri menyanyikan lagu pop-pop. Cuba. Sedangkan sebelum ni Syami tak reti punya lagu pop. Memang tak reti. Tapi kita practice makes perfect, betul tak? So lama-lama dapatlah juga membawa lagu pop ni. Jadi mungkin Syami nak bagi tahu kita siapa antara idola yang Syami look up tu. Kalau mungkin artis dari dalam negara dan luar negara. Kalau dalam negara Syami suka Andi Bernadi. Andi Bernadi. Kalau korang kalau boleh tengok karakter Andi Bernadi tu dia mau tu like genre hip hop pop. Dia punya karakter dia punya lagu. And then ramai orang samakan masa Syami keluarkan Ala Kantor ni, ramai yang samakan Syami dengan Andi sebab perwatakan. Tapi Syami ambil dia sebagai inspirasi lah. Jadi mungkin ada orang kata impian untuk berduet ataupun berkolaborasi dengan artis mana-mana artis dalam negara. Rasa-rasanya siapa yang Syami nak? Kalau Syami kan, Syami nak untuk kalau dalam Malaysia Syami nak Andi Bernadi lah. Andi Bernadi ataupun Yoni Boy. Okey, memang idola lah ya. Okey, kita nak tahu juga mengenai perancangan masa depan Syami dalam industri seni ni bagaimana? Perancangan mungkin insya-Allah tak lama lagi ada second single. Mungkin dalam bulan 1 tahun depan ataupun bulan 12 tahun ni. Lagu music arrangement dah siap tapi tengah recording sound. Nak tahu juga berkenaan apa tu? Adakah berkonsepkan balada ataupun jeng-jeng-jeng? Atau masih stick dengan genre yang sama sekarang ni? Kita masih stick dengan genre yang sama. Tapi kemungkinan Syami akan selitkan genre semi-rap. Dia akan maksudnya hip hop pop campur semi-rap. Mana tu? Dia tambah yang lagu sebelumnya Ala Kantor ni di hip hop pop. Yang ni dia tambah semi rap. Tak apa, dapat bayangkan tu sebab tapi tadi dia cakap awal-awal tadi dia punya idola Yoni Boy dengan Andi Bernadi. Mungkin dapat bayangkan so Andi Bernadi dengan Yoni Boy tu. Baik. So kena stay tune. Nantikan ya. Baik, dalam masa depan macam mana Syami melihat masa depan dalam industri seni negara? Okey, apa yang Syami nampak untuk dalam industri dalam Malaysia, apa yang Syami nampak 2 tahun akan datang lagi, kemungkinan genre rock kapak akan naik balik. Rock jiwang akan naik balik. Tapi apa yang Syami nampak sebab bila Syami borak-borak dengan rakan-rakan artis yang lain, dia pun cakap benda yang sama. Sebab kalau perasan lagu-lagu sekarang banyak lagu jiwang naik balik, betul tak? Lagu-lagu lama dia upkan lagu-lagu. Yes, dia remastered balik lagu lama. So apa yang kita orang ramal, lagu jiwang akan naik balik. Dan dalam itu Syami nak tanya, setakat ini dah pernah berjumpa peminat ke di mana dan mungkin di lokasi akan datang untuk bertemu peminat di mana?
Itu tidak pasti lagi nak jumpa lukis, tak ada planning nak jumpa mana-mana, tapi sebelum ni pernahlah berjumpa di rancangan reality yang reality show dekat apa nama dia, lupa dah nama dia, tapi itulah yang untuk yang terbaru ni, lokasi kita tak tahu lagi, mungkin Syamil akan bagi dalam platform social media Syamil. Tapi bagaimana Syamil berinteraksi dengan peminat sekarang ni? Mungkin di media sosial lah, platform utamanya. Bagaimana? Di TikTok, di Instagram dan juga di Facebook. Boleh kongsikan TikTok, Facebook, Instagram bagi mereka di luar sana yang baru, ini ke Syamil nak follow tapi tak tahu nak follow macam mana. Okey, korang boleh search Syamil_Azmi di semua digital platform. Tulis je Syamil_Azmi, nanti keluarlah muka Syamil. Okey. Kita nak tanya harapan Syamil untuk lagu single Ala Kantor, sebab dia dah keluar beberapa bulan yang lepas. Setakat ni macam mana penerimaan daripada peminat-peminat Syamil sendiri, dan apa harapan, mungkin ada nak dicalonkan untuk anugerah ke tahun depan, macam mana? Okey, alhamdulillah untuk lagu Syamil Ala Kantor ni diterima masyarakat, tapi standard lah kecaman tu ada, normal sebab kita ni artis BBNU kan, so orang tak kenal, so orang mula dia akan judge kita lah. Betul. Tapi mostly alhamdulillah orang kira accept. Ada juga masuk radio semua kan, so Syamil bersyukur dekat situ, and Syamil berharap korang support Syamil sehingga Syamil menjadi seorang artis yang berjaya seperti artis yang di luar sana. Macam tu. Okey, Syamil, tadi Syamil kata Syamil BBNU kan, nak tahu juga umur tu berapa tu? Cuba teka. Saya tak berani nak teka-teka umur orang ni. Takut tersalah, takut tersasar jauh. Itu dia. Alright. Syamil 22. Oh, muda lagi. Tak apa, panjang masa depan, dan semoga Betul. didoakan perjalanan Syamil dalam industri seni ini membuahkan hasil, lebih terkenal dan menjadi ikon satu hari nanti, insya-Allah. Yang penting cita-cita lah. Cita-cita Syamil tu tercapai. InsyaAllah. Mesti ada goal je. Betul. Kan, yang untuk sampai dalam industri seni ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Syamil Azmi yang sudi bersama kami pada hari ini. Kita bercakap tentang single Ala Kantor. Jadi pada anda semua di luar sana, boleh menyaksikan music video ataupun klip video lagu Ala Kantor single daripada Syamil Azmi di YouTube dan juga platform-platform social media yang pelbagai. Ya, dan nampaknya sekian saja apa khabar Malaysia hari ini menutup tirai, dan kami persembahkan dengan muzik video Ala Kantor. Dan teruskan setia bersama kami dari Senin hingga Jumaat 9 hingga 10 pagi bersama rakan pengacara kami yang lain. Assalamualaikum, salam hormat, bye-bye. Bye. Curi hati, tak semudah itu kau milikiku. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ala Kantor, semua dramamu tidak lagi menjadi Ala Kantor. Permainan cintamu kini pecah tembelang. Ala Kantor, jangan berpura janji, semua katamu satu pun tak boleh pakai. Ala sayang, engkau sudah kantor.